ini. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Itulah kod lagu kita, ataupun itulah lirik lagu kita yang kita nyanyikan setiap kali, bukan saja pada majlis rasmi, tetapi pada waktu-waktu ketika mana kita memerlukan motivasi dalam perjuangan ini. Berjihadlah wahai kaum muslimin. Itu arahan langsung daripada jamaah. Itu arahan langsung daripada perjuangan kita. Supaya kita berjuang bersungguh-sungguh, biar syahid ataupun kemenangan. Biarpun kita akhirnya gugur sebagai syuhada dalam perjuangan Islam ini, ataupun kita mencapai kemenangan. Sebab, sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya nak sebut di sini? Dalam perjuangan Islam yang kita dukung ini, dia memang tidak ada istilah kalah. Dia memang tidak ada istilah kalah. Baik, ini kita kena faham. Sebab perjuangan yang kita dukung ini, sahabat-sahabat sekalian, dia antara dua. Dia adalah antara dua. Apa dia? Antara menang atau syahid. Ini sahaja kita punya pilihan ataupun kita punya situasi yang ada pada kita sebagai pejuang. Sama ada menang ataupun syahid. Dia tak timbul masalah, dia tak ada istilah apa? Istilah kalah. Dalam perjuangan tidak ada istilah kalah. Tidak ada. Tidak ada dalam kamus orang berjuang mengaku kalah. Orang yang mengaku kalah maknanya orang yang surrender, orang yang berhenti berjuang. Orang yang tidak mahu meneruskan perjuangan. Orang yang tidak mahu melangsungkan perjuangan. Mungkin kerana penat, mungkin kerana takut, mungkin kerana kecewa, mungkin kerana, ialah 1001 kemungkinan. Gagal untuk mencapai apa yang dia nak dan sebagainya. Jadi orang macam ni dia akan menjadi golongan mutasaqitun ala tariq dakwah, menjadi orang yang gugur dalam perjuangan, gugur dalam perjalanan dakwah sebelum sampai ke destinasi. Kenapa begitu? Kerana mereka adalah orang yang kalah. Maka dia bukan pejuang. Sebab dalam kamus pejuang, dia tak mengenal arti kalah dan tidak ada pun istilah kalah dalam perjuangan Islam. Jadi oleh kerana itu kita kena faham. Yang ada pada kita hanya menang atau syahid. Kalau tak menang, syahid. Kalau tak syahid, menang. Dia begitu. Oh begitu. Kalau begitu masa pilihan raya dulu kita tak menang. Berapa kali dah pilihan raya? Ni dah masuk pilihan raya yang ke-14, nak masuk yang ke-15 akan datang. Mana pernah kita menang? Untuk menguasai kerajaan federal hanya menang di peringkat negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Kedah sekali. Baik. Dia konsepnya begini. Itu menang dalam pilihan raya. Menang dalam pilihan raya. Maknanya, keputusan pilihan raya itu tidak berpihak kepada kita, tapi berpihak kepada lawan politik kita. Itu maknanya kita disebut sebagai kalah. Tetapi dari kacamata perjuangan, kita tidak kalah. Kita tidak pernah kalah. Sebab kita tak surrender. Kita tak pernah angkat tangan. Kita tak pernah surrender. Kita tak pernah lari meninggalkan perjuangan. Kita tak pernah mengendurkan langkah-langkah perjuangan ini. Kita tak pernah berpaling ke belakang. Dan kita tak pernah menghentikan tempo perjuangan. Sebaliknya, perjuangan ini walaupun keputusan pilihan raya tidak berpihak kepada kita, kita tetap meneruskan perjuangan. Kita tetap memacu perjuangan ini. Hari ini, malam ni kita terima keputusan pilihan raya umum mengatakan bahawa kita tidak berjaya memenangi pilihan raya ataupun keputusan pilihan raya tidak berpihak kepada kita. Malam ini, pagi besok kita terus mengadakan mesyuarat untuk menganjurkan pelbagai aktiviti. Bermula dengan kenduri kesyukuran. Kalah pun bersyukur. Maknanya apa? Maknanya sebenarnya kita tidak kalah. Itu hanya kalah pada keputusan pilihan raya, tetapi bukan kalah dalam perjuangan. Perjuangan kita tetap kita teruskan. Terus kita buat kenduri kesyukuran, meraihkan petugas. Tak ada pun riak muka sedih, kecewa, tak ada. Tak pernah lagi dialami rasa kekecewaan
kerana keputusan pilihan raya tidak berpihak kepada kita. Kerana kita tahu sunnah perjuangan. Tak mudah. Kita dah bincang pada petang kemarin dan juga dalam perbincangan hadis kita sebelah malam pun kita ada sentuh tentang bagaimana tabiat perjuangan. Apa dia tabiat perjuangan? Kalau saudara-saudara masih ingat, tabiat perjuangan kita ada 5. Yang pertama tersimpul pada 2 ayat. Pada 1 ayat. Lau kana aradan qaribah wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-shuqqah. Itu yang pertama. Itu dia ada apa? Dia ada 2 situ. Baik. Daripada ayat lau kana aradan qaribah wa safaran qasida. Lau kana aradan qaribah. Baik. Ni ayat ni saudara boleh rujuk dalam Al-Quran. Lau kana ardan qariba wa safaran qasidan lattaba'uk walakin akhirnya Allah sebut walakin ba'udat. Walakin ba'udat 'alaihim asy-shuqqah. Ni adalah 2 tribulasi ataupun 2 tabiat perjuangan, 2 sunnah dalam perjuangan. Apa dia? Ba'udat artinya jauh. Artinya jauh perjalanan. Tak tahu bila nak menang. Berjuang puluhan tahun. Tak sampai lagi ke destinasi. Berjuang puluhan tahun. Tak menang-menang. Artinya jauh. Tak tahu bila nak menang. Kalau Nabi Nuh AS diriwayatkan 950 tahun. Perjuangan Nabi Nuh AS untuk menyampaikan dakwah. Berapa orang ikut dia? Setengah riwayat menyebut hanya 80 orang sahaja. Kalau kaedah keahlian hari ini, 80 orang je isi borang jadi ahli. Menyertai perjuangan yang dipimpin oleh Nabi Nuh AS. Berapa lama Nabi Nuh ambil masa? 950 tahun. Berdakwah macam-macam. Boleh buka surah Nuh. Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi Nuh berdakwah. Menyampaikan risalah secara terang-terangan, secara senyap-senyap. Waktu siang, waktu malam. Tanpa henti, tanpa rehat. Berjuang. Tapi akhirnya hanya menatijahkan 80 orang sahaja yang menyertai Nabi Nuh alaihi salam. 80 orang saja. Artinya apa? Artinya memang inilah menjadi sunnah perjuangan Nabi-Nabi. Jauh perjalanan, tak tahu bila. Dah 950 tahun berjuang, tak menang lagi. 1. Kemudian yang kedua syuqqah. Syuqqah ni mana payah. Halangan demi halangan, rintangan demi halangan, rintangan, getir, pahit, macam-macam, payah. 2. Kemudian satu lagi dalam ayat wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Baik. Ini boleh tengok pada ayat ni. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dalam ayat ni Allah sebut 3 lagi. Dia punya orang panggil tabiat perjuangan. Yang pertama ialah liyusbituk. Liyusbituk. Okey, kemudian yang kedua au yaqtuluk. Kemudian yang ketiga yukhrijuk. Ini liyusbituk maknanya tahan, penjara. Dalam bahasa kita penjara lah, kena tahan. Penjara. Yaqtuluk, bunuh. Bunuh. Yukhrijuk, buang daerah. Kena tukar. Ataupun buang daerah. Ini kalau zaman dulu, buang daerah ni memang popular lah. Buang daerah, kena tukar tempat kerja dan sebagainya. Jadi ini 5 perkara. Yang pertama jauh. Yang kedua sukar, payah. Yang ketiga penjara. Yang keempat bunuh. Dan yang kelima buang daerah. Ini adalah 5 perkara. Ba'udat, syuqqah, yusbituk, yaqtuluk, yukhrijuk. Ada 5 perkara yang menjadi sunnah kepada perjuangan. Jadi memang kita tak payah lagi dah. Jadi oleh kerana itu, dalam perjuangan ini tak pernah kita kecewa. Sebab kita faham sunnah. Kita faham tabiat perjuangan. Walaupun keputusan pilihan raya tak berpihak kepada kita, kita terus melangkah dengan tenang, dengan yakin, dengan optimis bahawa al-mustaqbal li hadzal din, masa depan untuk agama ini. Kita terus berjuang. Sebab tidak ada dalam kamus perjuangan Islam itu arti kalah.
Apa yang ada ialah menang ataupun syahid.